Selamat sejahtera kepada Puan Nur Haslina. Sekarang kumpulan kami membuat pembentangan produk yang telah dihasilkan dalam e-portfolionya. Ahli kumpulannya terdiri daripada saya iaitu Nishalini Anak Perempuan Perianan, Ngo Choi Ying dan juga Ain. Baiklah, tema yang dipilih dalam pembinaan produk ini adalah kehidupan akuatik dan juga bidangnya adalah membentuk dan membuat binaan, dan aktiviti yang telah dipilih dalam portfolio ini adalah diorama. Selamat sejahtera, saya Nishalini Anak Perempuan Perianan. Karya seni saya adalah diorama kehidupan akuatik. Mari kita tengok video penghasilan diorama. Baiklah, itu adalah video penghasilan diorama saya. Sekarang mari kita tengok proses apresiasi diorama kehidupan akuatik saya mengikut 4 proses, iaitu proses menggambar, mengikut 4 tahap, iaitu menggambar, menganalisis, mentafsir dan menilai. Bagi tahap pertama iaitu menggambar, diorama ini dapat dilihat objek kehidupan seperti ikan lumba-lumba, tapak Sulaiman, cangkarang laut dan penyu lautnya. Dan alat dan bahan yang digunakan dalam diorama ini adalah pensel warna, gam, kertas, pan dan kotak. Bahan buatan manusia seperti batu-batu kecil yang berwarna-warni telah digunakan sebagai hiasan dalam diorama ini. Penggunaan pelbagai warna dalam diorama ini iaitu warna panas yang menimbulkan suasana yang ceria, meriah dan riang. Warna panas dalam diorama ini merujuk kepada warna kuning, jingga dan sebagainya digunakan dalam lukisan kehidupan akuatik ini. Seterusnya, susun atau gambar dalam pelbagai arah dan bentuk iaitu susunan untuk penyu dan juga ikan lumba-lumba serta tapak Sulaiman dan cangkarang lautnya. Dan mari kita tengok dari segi menganalisis pula, unsur seni yang digunakan adalah bentuk iaitu bentuk konkrit. Diorama ini adalah bentuk konkrit kerana dapat disentuh, dirasa dengan sentuhan dan dilihat daripada pelbagai sudut. Lebih lagi, diorama ini adalah suatu karya yang maujud. Unsur seni yang kedua adalah ruang, iaitu ruang diorama ini adalah fizikal, ruang tertutup, dan bentuk diorama ini adalah bentuk 3D. Rupa yang digunakan adalah rupa organik, iaitu rupa yang bebas digunakan dalam lukisan kehidupan akuatiknya.
Yang digunakan pula adalah warna panas dan sejuk. Warna panas digunakan untuk lukisan kehidupan akuatik, manakala warna sejuk digunakan untuk tapak atau dinding diorama ini serta untuk batu-batu kecil, dan jalinan yang digunakan adalah jalinan tanpa. Prinsip rekaan yang digunakan adalah kesatuan, iaitu satu tema atau idea yang sama bagi semua objek, iaitu tema kehidupan akuatik. Kesatuan dapat menimbulkan suasana yang tenteram, teratur dan selesa. Dan prinsip rekaan yang kedua yang diterapkan dalam diorama ini adalah harmoni, iaitu wujud dalam warna yang digunakan sesuai dengan suasana di dasar laut, dan kepelbagaian wujud dalam penggunaan alat atau bahan serta warna dan subjek yang dilukis. Dan bagi tahap ketiga pula, mentafsir, diorama ini menunjukkan kehidupan akuatik yang riang, berwarna-warni dan memberi keceriaan kepada tahap umur kanak-kanak yang dipilih. Diorama yang berwarna-warna ini akan menarik minat kanak-kanak berumur 9 tahun serta menyampaikan pesanan kepada murid untuk menyayangi kehidupan akuatiknya. Penggunaan bahan buangan atau bahan kita semula seperti kotak yang digunakan memberi mesej kepada kanak-kanak untuk memelihara alam sekitar supaya menjaga kehidupan akuatiknya. Dan menurut tahap menilai dalam proses apresiasi ini, iaitu teknik yang digunakan seperti teknik memotong, mencantum sesuai digunakan kepada kanak-kanak. Diorama ini berfungsi sebagai alat yang meningkatkan kefahaman murid terhadap situasi sebenar di dasar laut serta meningkatkan kreativiti murid melalui proses penghasilan diorama ini. Gubahan diorama ini adalah ciptaan baharu dan asli daripada pengkaryanya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya akan membentangkan tentang proses penghasilan produk yang telah saya lakukan. Ini adalah senarai alat dan bahan iaitu berus, warna akrilik, tali, hot glue gun iaitu gam panas, gunting, gam PVA, kertas foam, tisu tandas dan juga cawan serta air. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan apresiasi produk yang saya hasilkan iaitu diorama hidupan laut yang saya akan membentangkan tentang menggambarkan, menganalisa, mentafsir dan juga menilai. Okey, untuk menggambarkan iaitu jalinan tampak
yang ada pada produk yang saya hasilkan. Adanya jalinan tampak pada kawasan belakang diorama. Seterusnya adalah garisan berserabut rupa hidupan laut, iaitu rupa sotong, rupa ikan, rumpai laut dan lain-lain. Juga bentuk 3D, iaitu bentuk 3 dimensi seperti batu. Seterusnya adalah ruang, iaitu ruang hadapan dan juga ruang belakang secara tersusun. Dan juga warna panas dan juga warna sejuk, iaitu warna merah, warna biru, warna pink dan juga warna hijau. Seterusnya adalah menganalisa, iaitu dari segi teknik, adanya teknik paper mache, iaitu menggunakan tisu untuk menghasilkan bentuk dan jalinan pada kawasan belakang ini. Seterusnya adalah teknik catan sebagai elemen warna, iaitu elemen warna panas dan sejuk itu menggunakan teknik catan kering atas kering. Teknik menampal untuk menghasilkan bentuk, iaitu teknik menampal batu, menampal hidupan laut, menampal rumpai laut dan ikan-ikan yang ada pada diorama tersebut. Seterusnya adalah dari segi mentafsir, menyampaikan gambaran hidupan laut ataupun situasi hidupan laut. Ada pelbagai jenis ikan dari segi saiz dan bentuk, kecil dan besar, dari segi sotong, rumpai laut, kuda laut. Okay, seterusnya adalah jenis hidupan laut lah yang murid-murid dapat melihat ada beberapa jenis rumpai laut yang ada di dalam laut. Seterusnya adalah mengekspresikan perasaan terhadap produk. Okay, dari segi produk yang dihasilkan, murid-murid dapat mengekspresikan dari segi, contohnya mereka apabila melihat ni, mereka akan rasa kagum, akan rasa macam seronok, rasa ingin tahu cikgu macam mana cikgu buat benda ni, macam tu. Jadi mereka mentafsir dari segi ekspresi mereka. Seterusnya adalah menilai, murid dapat meningkatkan kemahiran motor halus kerana adanya beberapa teknik seperti teknik paper mache, teknik memotong, menggunting. Jadi ini adalah dapat meningkatkan kemahiran motor halus, menguatkan otot tangan mereka. Seterusnya adalah meningkatkan kreativiti dari segi menggunakan gumpalan kertas untuk menghasilkan batu. Bukan sahaja untuk ambil batu yang sebenar di jalan tar dan tampal, tapi mereka kreatif untuk menghasilkan gumpalan kertas untuk menghasilkan batu. Seterusnya pemikiran kritis, iaitu mereka dapat menjana pemikiran kritis dengan mengaplikasikan pelbagai teknik ataupun pelbagai cara untuk menghasilkan sesuatu. Contohnya rumpai laut. Kat sini ada yang guna foam paper, kertas foam, tetapi pemikiran mereka yang kritis boleh menggunakan span basuh pinggan, iaitu warna hijau di belakang ni, untuk menghasilkan rumpai laut. Baiklah, itu sahaja daripada saya tentang apresiasi produk diorama hidupan laut yang saya hasilkan. Terima kasih. Berikut ialah proses penghasilan ikan penyu. Mula-mula ambil sebiji telur, guna jarum untuk mencucuk pada kulit telur supaya isi di dalamnya dituangkan pada mangkuk untuk dimasak. Selepas itu, sama seperti telur, gunakan jarum untuk mencucuk dan gunting sedikit untuk membuat satu lubang kecil, kemudian keluarkan isi di dalamnya dengan menggunakan sudu. Hiaskan bahagian kepala ikan penyu dengan menambah mata serta mulut pada ikan penyu dengan menggunakan pen marker. Selepas itu, masukkan kulit telur ke dalam lubang oranye yang telah digoreng. Maka, kulit telur menjadi kepala ikan penyu manakala oranye menjadi badannya. Akhir sekali, potong bentuk kulit oranye supaya menjadi bentuk tempurung ikan penyu. Selepas itu, tambah sirip ikan penyu serta membentuk tempurung ikan penyu dengan menggunakan kad manila. Pertama sekali, sediakan satu cardboard dan menggunakan gunting untuk gunting pada bahagian kiri dan kanan supaya dijadikan terbuka. Kemudian, hiaskan latar belakang hidupan akuatik. Guna kad manila biru untuk dijadikan laut, manakala kertas lapis kotak telur dijadikan dasar laut. Kemudian, membuat batu dengan menggunakan kotak telur. Guntingkan bentuk batu batang daripada kotak telur.
Kemudian gunting semua rumpai laut serta batu karang yang telah dilukis. Lipat batu karang dan rumpai laut di bahagian bawah supaya dapat bertegak dan kelihatan 3D. Seterusnya, lekatkan rumpai laut serta batu karang yang telah dilipat pada bahagian bawah dan susunkan seperti yang telah dirancangkan. Akhir sekali, letak kotak telur di bahagian tengah, kemudian letakkan ikan penyu di atas kotak telur supaya ikan penyu dapat dilihat jelas. Baiklah, berdasarkan video penghasilan diorama hidupan akuatik, saya telah membuat proses apresiasi dan menganalisis produk tersebut berdasarkan 4 tahap, iaitu tahap menggambar, menganalisa, mentaksir dan menilai. Kita lihat dulu kepada tahap yang pertama, iaitu tahap menggambar. Terdapat objek yang dalam bentuk 2 dimensi seperti rumpai laut dan batu karang, manakala terdapat objek yang dalam bentuk 3 dimensi pula, iaitu ikan penyu, batu batang dan lapisan dasar laut. Selain itu, dari segi warna pula, warna asas atau primer dan warna sekunder telah digunakan dalam produk ini. Contohnya, warna asas seperti kuning dan biru, warna sekunder pula ialah hijau, ungu dan jingga. Warna yang digunakan dalam ikan penyu pula berwarna peran, warna hijau untuk rumpai laut serta warna yang berwarna-warni untuk batu karang. Manakala warna latar belakang pula berwarna biru. Dari segi garisan pula, garisan yang digunakan untuk menghasilkan rumpai laut adalah bengkok dan halus. Di samping itu, terdapat juga jalinan tampak pada tempurung ikan penyu. Kita beralih kepada proses yang kedua, iaitu proses menganalisa. Penggunaan warna yang berbeza-beza dan terdapat kontra warna digunakan untuk menonjolkan perbezaan antara objek, memudahkan para penonton untuk mengenal objek serta membuat mesej dengan jelas. Penggunaan warna sejuk terutamanya biru bagi menggambarkan air laut dapat menimbulkan perasaan tenang dalam jiwa para penonton. Selain itu, keberbagaian warna dalam seni membolehkan untuk mencapai efek visual yang berbeza serta menarik perhatian para penonton di samping mencipta suasana tertentu serta menggambarkan kehidupan dalam alam sekitar. Di samping itu, perulangan warna, bentuk dan rupa yang sesuai juga mampu mencipta suasana yang harmoni, selesa dan menyenangkan terutamanya bagi rumpai laut serta batu karang. Penggunaan bentuk 3D seperti ikan penyu serta melipat rumpai laut serta batu karang juga bertujuan untuk mencipta rekaan yang realistik dan sesuai dengan teknik diorama. Dari segi mentaksir pula, mesej tersurat berdasarkan produk ini ialah produk ini menggambarkan hidupan akuatik dalam ekosistem laut. Mesej tersirat pula yang ingin disampaikan dalam produk ini ialah menyampaikan mesej tentang keindahan laut serta menyedarkan orang ramai tentang kepentingan pemeliharaan serta pemeliharaan alam sekitar laut di samping menyemai sifat bersyukur dalam jiwa kalangan murid serta orang ramai terhadap kurniaan Tuhan. Akhir sekali ialah proses menilai. Produk ini merupakan produk mesra alam di mana produk ini direka dan dihasilkan dengan mengambil kira tindakan untuk mengurangkan kesan negatif terhadap alam. Produk ini juga mampu mempromosikan penggunaan semula dan mengitar semula bahan. Contohnya penggunaan karbon terpakai, kotak telur terpakai, kulit oranye, kulit telur dan sebagainya dalam menghasilkan produk diorama hidupan akuatik ini. Selain itu, terdapat juga unsur kreatif yang dalam penghasilan produk ini terutamanya dari segi pemilihan bahan untuk menghasilkan ikan penyu. Jadi kesimpulannya, penghasilan produk seni dan kraf kanak-kanak adalah aktiviti yang membolehkan kanak-kanak untuk mengekspresikan kreativiti mereka melalui seni dan kraf. Ini membantu perkembangan kognitif, motor kasar dan kemahiran sosial mereka di samping dapat memberikan keseronokan dan kepuasan kepada kanak-kanak serta mempromosikan nilai seni serta kreativiti dalam pembangunan mereka. Itu sahaja daripada pembentangan kita. Sekian, terima kasih.